soalan kita adalah adakah perlu untuk kita nak mewujudkan kemah besar ataupun cukup kita dengan apa yang ada sekarang dan tidak perlu kita kepada kemah besar. So, inilah khilaf, inilah perbezaan pandangan di antara dua pemikiran, Jadi, bila Rafizi tanya apakah hala tuju yang nak dibawa oleh timbalan presiden yang satu lagi, Datuk Seri Saifuddin Nasution, apa hala tuju dia? Rafizi, dia ada hala tuju dia, kita akan sebut kejap lagi. So, dia ada pasti dia punya hala tuju dia. So, bila ditanya tentang perkara tersebut, Datuk Seri Saifuddin Nasution pun menjawab. Dia menjawab. So, kita share jawapan tersebut biar kita lihat dan saksikan sama-sama apakah jawapan beliau berkenaan dengan persoalan yang dikemukakan oleh Rafizi. Ada orang tanya saya, baik, sebagai calon timbalan presiden, apa hala tuju kamu? Ada orang tanya macam tu. Baik, saya kemudian tanya Datuk Rin, Datuk Sabrina, Datuk Rin lah, Datin Rin. Datin nak tanding naik ketua kan? Apa hala tuju? Baik, Kam Fahmi, bangun. Kamu nak tanding naik presiden kan? Apa hala tuju parti? Mingkai, kamu nak tanding naik presiden kan? Nyatakan hala tuju parti. Gui, kamu nak tanding kan? Apa hala tuju parti? Kamu nak tanding ketua AMK kan? Apa hala tuju parti? Kalau semua orang ada hala tuju masing-masing, parti ni nak jadi apa? Biar saya jawab. Hala tuju parti dalam sebuah organisasi akan digagaskan oleh presiden parti. Ingat, presiden parti yang akan menggagaskan hala tuju parti. Pimpinan yang lain, apabila keputusan pemilihan dah diketahui, akan ada tempat masing-masing. Ada yang jadi timbalan, jadi naib, jadi ketua wanita, jadi AMK, jadi Angkatan Muda, MPP. Baik. Sebelum presiden mengangkat gagasan hala tuju parti, presiden akan konsult berunding dengan semua pimpinan AMK, wanita, MPP, biro politik berunding. Presiden kata kongres tahunan tahun ini, saya sebagai presiden akan menggagaskan satu hala tuju parti untuk tahun ini dan untuk tahun depan. Sebagai presiden, tolong bagi pandangan. Kita pun buat mesyuarat, biro politik, MPP, AMK, bagi sarana. Presiden kemudian olah dan bentangkan dalam ucapan dasar presiden semasa kongres. Kemudian pembahas negeri akan tampil di depan untuk membahaskan ucapan dasar presiden. Ekonominya, pendidikannya, kebajikannya, hubungan luar negaranya, hubungan antara parti, isu-isu politik, isu derita rakyat, isu kos sara hidup. Semua perwakilan negeri akan bercakap di depan rostrum dalam kongres 2,000-3,000 perwakilan. Presiden dengar di atas pentas bersama pimpinan lain. Pada penghujung perbahasan, pengurusi tetap akan kata usul ucapan presiden. Yang bersetuju kata setuju, yang tidak kata tidak. Kita pun bangun setuju, usul ucapan dasar presiden diterima. Presiden kemudian akan membuat penggulungan setelah mengambil kira semua pandangan perwakilan. Pandangan perwakilan bermaksud pandangan akar umbi. Presiden memberikan gagasan hala tuju, dibentang dalam kongres, dibahas oleh perwakilan, digulung oleh presiden. Itu akan menjadi hala tuju parti keadilan untuk 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Itu proses menjawab kalau orang tanya apa hala tuju parti kamu. Hala tuju parti keadilan digagaskan oleh presiden dengan mengambil kira semua pandangan pemimpin-pemimpin yang telah diundi dan dipilih oleh anggota parti. Yang ini disiplin organisasi. Kalau kita jadi calon, ini hala tuju aku yang aku nak bawa parti kena ke sini. Kemudian naik presiden kata aku ni hala tuju aku. Jadi satu kapal banyak nahkoda. Apa nak jadi kepada parti keadilan ini. Sebab itu saya tak makan umpan itu. Saya tak akan jawab. Sebab saya jelas dalam kepala saya, gagasan parti
hala 7 parti akan diletakkan asasnya oleh Presiden, pimpinan lain baik timbalan, ketua AMK, ketua wanita, naib Presiden. Tolong bagi pandangan kamu di dalam mesyuarat parti, majlis pimpinan, biro politik, mesyuarat AMK dan mesyuarat wanita. Itu cara bergerak dalam sebuah parti politik yang namanya keadilan. InsyaAllah selamat kita. Tentang persoalan dia adalah apakah hala 7 parti yang disebut, dia kata. Bila dia bercerita tentang apakah hala 7 parti. Nah, persoalan dia kata bahawa Datuk Seri Saifuddin, saya tak boleh sebut dia lah kan. Datuk Seri Saifuddin kata maka itu akan ditentukan oleh Presiden. Dia macam ni tuan-tuan. Bagi saya itu tak nak menjawab soalan sebenarnya. Yang diajukan oleh Rafizi adalah bukannya, dia macam ni, dia ada dua. Di antara kaedah dan juga matlamat. Di antara kaedah dan juga kita punya gagasan, itu dua benda yang berbeza. Kita tahu bila kita sebut tentang perkara matlamat ataupun foundation kita mengenai parti dalam tempoh tersebut, itu dibincangkan di dalam Kongres. Itu isu benda yang besar. Bila kita bercerita tentang kaedah, ialah bagaimana kaedah kita contohnya nak menghadapi pilihan raya. Itu persoalan dia. Itu yang dimasukkan oleh Rafizi, hala 7 dalam menghadapi pilihan raya. Kena jelas. Sebab itu, bila Rafizi kata bawa isu agenda Ayuh Malaysia, #Ayuh Malaysia, dia bercerita tentang bagaimana nak menghadapi pilihan raya dalam keadaan bila parti kalah 4 kali pilihan raya. Itu persoalan dia. Dia bukan bercerita tentang hala 7 parti, kita nak bawa macam mana, kita nak menentukan parti ni macam mana, nak membawa macam mana. Itu ditentukan di dalam Kongres. Dia bercerita tentang, bertanya tentang soalan, kita nak menghadapi pilihan raya ini kaedahnya bagaimana. Itu dimasukkan hala 7 yang disebut oleh Rafizi. Kerana apa? Kenapa saya berhujah demikian? Kerana beliau menyentuh tentang isu #Ayuh Malaysia, iaitu kaedah untuk memenangi pilihan raya dengan memahami, mengakari, dengan kita mendapatkan kembali undi atas pagar dengan menggunakan kaedah #Ayuh Malaysia. Kita dapatkan balik pengundi kita. Kita yakinkan mereka dengan produk kita. Kita cerita balik kenapa kita pilihan yang terbaik. Itu kaedah. Itu metod. Jadi itu cara Rafizi. Cara kamu bagaimana? Kenapa sukar sangat nak bercerita? Cara saya, cara kami, hala 7 kami adalah dengan cara, kalau sekiranya kami menang, ialah dengan bekerjasama dengan parti yang lain. Bekerjasama dengan membentuk kemah besar. Kenapa susah nak sebut benda tu? Adakah malu dengan idea kemah besar? Ini bukan marah. Ini saya kata tadi perbezaan pendapat. Dan kalau betul idea kemah besar itu yang terbaik, kemukakan hujahnya. Itu yang kita nak. Tak apa. Siapa yang kata idea kemah besar itu bagus, tak apa. Kemukakan penghujahan dia. Kemah besar terbaik kerana 1, 2, 3, 4, 5. Rafizi pun kemukakan kemah besar tak baik sebab 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia kata sepatutnya kita guna kaedah ini, bukannya kaedah ini. Itu dinamakan perbincangan dan perdebatan dalam idea. Dan pertemuan di dalam idea ini akan mencambahkan lagi pemikiran. Bukan Rafizi itu betul semua dan bukan Saifuddin itu salah semua. Bukan Saifuddin itu betul semua dan bukan Rafizi salah semua. Berkemungkinan dalam pertemuan idea dan percambahan idea tersebut wujud satu idea yang baru, yang mungkin lebih dinamik dan mungkin lebih menarik. Itu yang sebenarnya yang kena. Jangan kita berdolak-dalik, kita serahkan kepada Presiden. Kita serahkan kepada Presiden. Presiden tak bertanding. Isu dia Presiden tak bertanding. Kita kat bawah ni, kita nak dengar saya. Walaupun saya bukan ahli lah kan. Ahli-ahli saya yang lain nak dengar. Okey, kami nak memilih ni. Rafizi kata macam tu. Okey, nak menang macam ini, hala 7 macam ni. Kamu bagaimana? Jangan kata kita serah dekat Presiden. Habis saya nak undi kamu ni atas dasar apa? Itu dia, atas dasar apa? Atas dasar kamu setia. Kalau cerita setia, semua setia. Tapi Rafizi bercuti is. Kalau cerita bercuti, Saifuddin pun bercuti. Tak payah sembang bercuti lah. Rafizi tak melompat. Dia tak ada jawatan tapi dia tak melompat pun. Dia tak dicalonkan pun tapi dia tak melompat pun. Yang dicalonkan yang jawatan menteri yang melompat. Tetap setia. Sebab itu saya kata dalam kepimpinan dan kepemimpinan dia ada dua ciri yang kita kena tengok. Pertama adalah trustworthiness, kebolehpercayaan. Yang kedua adalah kita kena tengok kekuatan dia, kompetensi dia. Dia panggil al-quwah wal amanah. Kekuatan dan juga amanah. Bagi saya, dalam isu pertemuan di antara Rafizi dengan Datuk Seri Saifuddin Nasution, kita tidak mempersoalkan isu kepercayaan.
Bagi saya boleh letak kepercayaan saya, kesetiaan Datuk Seri Saifuddin Nasution kepada parti 99.9%. Saya boleh letakkan kepercayaan saya kepada Datuk Seri Saifuddin terhadap parti 99.9%. Kenapa tak 100%? Yalah, manusia kan. Rafizi pun saya letak 99.9%. Dua-dua ni equal daripada segi kebolehpercayaan, trustworthiness. Kita tak ada isu tentang perkara tersebut. Now, yang kita boleh perdebatkan, boleh nilai, boleh bandingkan adalah mengenai kemampuan, kompetensi mereka. Kompetensi itu bagaimana tuan-tuan? Kita tengok. Bila parti PKR tidak ada timbalan presiden setelah lompatnya Azmin pada Februari 2020, tidak ada pengganti kepada timbalan presiden. Jadi bila tidak ada pengganti kepada timbalan presiden, bagi saya yang terdekat mengganti timbalan presiden adalah Datuk Seri Saifuddin Nasution, walaupun tidak di-announce sedemikian. Tetapi roles dia, peranan dia sepanjang 2 tahun itu sudah seolah-olah mengganti seorang timbalan presiden. Dengan dia yang berbincang, dengan dia berjumpa dengan UMNO, berjumpa dengan Pakatan Harapan, berjumpa dengan pembangkang-pembangkang lain untuk membincangan perkara. Dan juga dia yang membentangkan kalau ada pembincangan tersebut. Termasuk baru-baru ini, bila menyentuh tentang kemah besar, dia juga yang menyentuh tentang perkara tersebut. Jadi peranan dia bukan setakat sebagai Setiausaha Agong, tetapi seolah-olah sudah membawa peranan sebagai seorang timbalan presiden walaupun tidak dinyatakan demikian. Jadi 2 tahun ini, kita boleh nilai, itu adalah Datuk Seri Anwar berganding dengan Saifuddin Nasution, berganding dengan Samsul Iskandar di dalam bahagian penerangan, berganding dengan Fahmi Fazil di bahagian komunikasi, berganding dengan YB lain yang ada termasuk Ken Chua dan sebagainya di dalam kepimpinan dan soft kepimpinan selama 2 tahun ini. Termasuklah Farhash di dalam kepimpinan ini. So kita nampak mereka yang berada di dalam kepimpinan itu selama 2 tahun ini. Dan sudah teruji. 2 tahun dah teruji. Jangan kata tak ada. Oh tak ada. Kami 2 tahun ni bukan kami yang memerintah. Tak, kamu yang memerintah. Kamu yang pegang panti ni selama 2 tahun. So apa hasilnya yang kamu boleh buat 2 tahun ini? So kita tengok kalah Sabah, kalah Sarawak, kalah Melaka, kalah Johor, kalah. Okay, fine. Kalau dah kalah tu semua, okay, apa hala tuju kamu selepas kalah 4? Jadi mereka kata, kita kena buat kemah besar. Okay. So terimalah benda tu. Kenapa nak kena pusing kona jauh sangat? Nak cerita presiden lah, kena bawa kongres, itu jauh sangat cerita tu. Ceritalah saya, dengan 4 kekalahan ini, kami menyimpulkan perlunya kemah besar. Fine. Dah habis kat situ. So Rafizi pula, kita dah uji dia daripada 2015, Setiausaha Agong, 16 dia buat invoke, 18 menang. Kita dah tengok. So dia dah berjaya bawa kemenangan tersebut. Dan kalau kita compare, sekarang ini Rafizi yang berjaya membawa kemenangan pada 2018 dengan bantuan orang-orang lain. Masa tu juga Saifuddin ada dalam tu, tak dinafikan, tetapi ada invoke tu dia yang bawa. Dan dia adalah Setiausaha Agong selepas 2018 barulah Saifuddin jadi Setiausaha Agong. Dah menang. Sebelum menang, Rafizi lah Setiausaha Agong. Jangan tak tahu benda ni. Presidennya adalah Kak Wan. Setelah menang, Presiden adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Setiausaha Agongnya adalah Saifuddin. Itu kita kena faham situasi tersebut. So kita berada dalam situasi di mana Rafizi Setiausaha Agong, Presidennya adalah Kak Wan, kita menang. Anwar Presiden, Saifuddin Nasution sebagai Setiausaha Agong, pada masa itu kita kalah 4 kali. Jadi hala tujuannya bagaimana? Dan bagi saya tak adil kita letak semua jadi di bahu Presiden. Tak adil. Sebab itu, sebagai timbalan Presiden atau Setiausaha Agong, dia kena memain peranan sebagai seorang yang bukan sekadar menumpang. Dia tak boleh hanya sekadar jadi penumpang. Di dalam parti ini tak boleh yang memegang jawatan tinggi ini hanya sekadar penumpang. Lepas tu segala-galanya letak dekat bahu Presiden. Masalah lah. Bila nak berjaya, semua kita berjaya. Bila gagal, Anwar Ibrahim seorang gagal. Kenapa? Kenapa petik nama macam tu? Nak berjaya, kita semua kena fikir. Daripada, itu yang Rafizi sebut tadi dalam live dia di KL, dia kata. Bukan sekadar presiden kena fikir. Bukan sekadar timbalan presiden kena fikir. Bukan sekadar ketua wanita kena fikir. Bukan sekadar kedua MK kena fikir. Kita semua kena gambling tenaga. Yang kita cerita kongres hujung tahun itu setahun sekali. Takkan setahun baru kita nak bincang, lepas tu tak ada perbincangan. Ada perbincangan strategik daripada atas, top to bottom. Top, bottom. Kemudian horizontal, kita kata. Peringkat cabang tu kena ada perbincangan strategi. Daripada bawah ke atas dan atas ke bawah kena ada perbincangan strategi. Setiap hari, kalau nak memenangi pilihan raya, itu perbincangan yang kita kena bawa. And that is why, hari ini Rafizi menyebut dalam surat khabar, dalam ni Rafizi sebut, dia kata Rafizi
gesa henti cari kemah baru. Kenapa? Okay. Gabungan Timbalan Presiden PKR Rafizi kata gabungan Pakatan Harapan tidak seharusnya mencari kemah baru pada saat keadaan politik menjadi semakin sukar. Rafizi mula sedesakan komponen PH, DAP dan Amanah yang mencadangkan pendekatan kemah besar bagi menggabungkan pembati pembangkang lain ke dalam gabungan pembangkang. Rafizi yang membenarkan pasukan calonnya untuk pemilihan PKR berkata PH selalu percaya kepada kebolehan mereka sendiri dan keupayaan sekutu mereka. Ini saya sebut selama ni. Kenapa kita tak yakin dengan kekuatan kita sendiri? Apa sebab kenapa kita tak yakin? Saya sebut politik malas. Rafizi tak berani sebut, saya sebut. Kenapa politik malas sebegini sehingga kan kita nak guna kekuatan orang lain? Kalau orang lain ada kekuatan, buat apa ni nak bagi jawatan tu kat kita? Kami yang menyebabkan kamu menang. Kenapa kami nak bagi Anwar jadi Perdana Menteri? Baik orang kami jadi Perdana Menteri, dia kata. Kan? Itu yang biasanya keadaan itu berlaku. Macam mana dulu 2008 kamu boleh yakin, 2013 boleh yakin, 2018. Tetapi 2020 tak yakin pula, dia kata. Memang ada turun naik, dan turun naik adalah disebabkan oleh PKR, ada disebabkan oleh Amanah, dan disebabkan oleh DAP. Yang baik ada dibawa oleh PKR, DAP atau Amanah, yang buruk juga begitu. So both ada. Kalau kita betul bersama atas landasan bahawa Malaysia perlu bergerak atas prinsip begini, masa hujan bersama, masa panas pun bersama, baru rakyat yakin dan hormat kepada kita, katanya. Jika bila panas sikit kita terus nak cari payung dan kemah yang lain, panas sikit, biasalah dari panas, jika dari panas dia jadi mendung, jadi sejuk, kita tak boleh lari lah. Dia jadi isu apabila kalau kita rasa goyang sikit, cari lain. Kita tak cari masalah sebenar, punca sebenar, katanya. Ini yang saya sebut. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kalau kita ada masalah, the first thing towards solving a problem dalam root cause analysis ialah to identify the problem. Pertama sekali kita kena identify, recognize there is a problem. Second, address the problem. Bukan dengan cara ada masalah, kita cari orang lain lah, jom kita buat kemah besar. Itu tak menyelesaikan masalah, tuan-tuan. Tak menyelesaikan masalah. Sebab itu dalam kaedah ini kita kena faham satu perkara. Dalam kaedah ini kita kena faham satu perkara. Dalam kita nak menghadapi pilihan raya ini, rakyat kena kembali yakin kepada kita. Rafizi sebut semalam, saya share tentang apa yang beliau sebut. Dia kata bila dia bagi pilihan sama ada PKR ataupun BN, pengundi-pengundi PN ini dia tak pilih PKR, dia tak pilih PH, dia pilih BN. Kenapa dia pilih BN, pengundi atas pagar ni? Dia kata bukan sebab dia sokong BN, sebab dia tak nampak keyakinan pada kita. Sebab itu dekat Sarawak ni saya kata dahulu, orang undi GPS, bukan GPS kuat, bukan sebab GPS kuat, tetapi orang tak nampak alternatif. Dia tengok PKR, alahai parti pembangkang, alahai macam ni korang. Kalau macam ni lah parti pembangkang, tak payahlah kan? Tak payahlah aku nak cerita nak tukar kerajaan, baik aku undi BN je. Sebab dia tak nampak keyakinan pada parti pembangkang, dia nak fikir hidup dia. Dia tak nak kerajaan ni tak stabil lah. Dia kata apalah aku undi BN lah, walaupun aku tak suka BN, tapi at least dia stabil. Pembangkang pun sekejap kata nak bergabung, sekejap kata tak ni Anwar jadi Perdana Menteri, sekejap kata Mahathir kan jadi Perdana Menteri. Habis kalau dia bergabung pula dengan Bersatu yang dulu khianat dia. Bukan dulu parti ni khianat dia ke? Kalau aku pilih dia nanti tak ada khianat lagi, jadi macam sebelum ni. Baik aku pilih BN, kerana BN lebih stabil. Itu saja formula. No brainer lah, tuan-tuan. Kalau kita nak fikir benda tu, no brainer.